Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Saya Siti Nurnada Fakihah binti Muhammad Ridwan. Dan saya Nur Alia Insyirah binti Muhammad Hafizi. Kami akan membentangkan Karya kami, Pian Oh Pian. Berikut merupakan bahagian muka hadapan buku kami. Terdapat ilustrasi yang menarik iaitu gambar Pian, ibunya dan rumahnya. Berikut merupakan tulisan khot yang ditulis oleh kumpulan kami berdasarkan tajuk buku kami. Ini pula adalah bahagian belakang buku kami. Buku kami ini mengandungi sinopsis yang disediakan dan ini adalah ahli kumpulan kami. Aspek kajian buku Pian Oh Pian. Tema bagi buku kami adalah nasihat ibu bapa untuk menjaga keselamatan anak-anak. Kisah ini bermula apabila Pian tidak patuh kepada arahan ibunya. Pian tetap berkeras untuk keluar dari rumah walaupun tidak mendapat kebenaran oleh ibunya. Akibatnya, Pian diculik oleh seorang lelaki misteri. Berdasarkan tema ini, dapat dilihat bahawa mesej yang ingin disampaikan oleh penulis adalah seorang anak perlulah mengikut nasihat ibu bapa kerana malang tidak berbau. Beralih kepada aspek persoalan. Persoalan yang pertama adalah persoalan tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Sebagai contoh, Pian merupakan satu-satunya anak kepada Puan Hidayah dan Encik Arif. Oleh itu, Puan Hidayah akan memberi sepenuh kasih sayang kepada Pian dengan cara sentiasa berada di sisi Pian dan menemani Pian walau di mana jua dia berada. Bukti ini dapat dilihat dalam halaman 7. Persoalan yang kedua, kepatuhan seseorang terhadap arahan yang diberikan oleh ibu bapa. Pian tidak mematuhi arahan yang diberikan oleh ibunya yang tidak mengizinkan Pian untuk keluar ke taman permainan untuk menjaga keselamatan. Bukti ini dapat dilihat pada halaman yang ke-8. Seterusnya, watak dan perwatakan. Watak utama ialah Pian. Pian merupakan anak kepada Encik Arif dan Puan Hidayah serta rakan kepada Firash. Pian merupakan seorang anak yang bijak kerana dapat menghasilkan idea di luar jangkaan seusia muda. Kemudian, watak sampingan ialah Puan Hidayah dan Encik Arif. Mereka merupakan ibu bapa yang bertanggungjawab terhadap kebajikan dan keselamatan anak mereka. Latar tempat. Yang pertama, Taman Perdana. Iaitu kawasan perumahan Pian. Yang kedua, Taman Permainan. Iaitu tempat Pian diculik. Yang ketiga, hospital. Iaitu tempat Pian bertemu ibunya semula. Latar masa. Iaitu pada waktu petang. Pada waktu petang adalah waktu ketika Pian berasa bosan dan ingin ke taman permainan. Yang seterusnya ialah gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama yang terdapat dalam buku ini ialah gaya bahasa simile. Simile ialah kata untuk perbandingan atau persamaan. Contoh perkataan simile iaitu seperti, bagai dan umpama. Contoh yang terdapat dalam buku ini ialah sikapnya tidak ubah seperti kacang hantu. Gaya bahasa yang kedua ialah gaya bahasa untuk peribahasa, iaitu penggunaan kacang hantu yang bermaksud perangai seseorang yang nakal. Gaya bahasa yang ketiga ialah singkop. Singkop merujuk kepada singkatan dalam perkataan. Sebagai contoh, perkataan nak dalam ayat di sebelah. Akhir sekali adalah gaya bahasa kata pinjaman. Kata pinjaman boleh diperoleh daripada bahasa seperti bahasa Inggeris atau bahasa Arab. Sebagai contoh, kata pinjaman bahasa Inggeris iaitu Beyblade. Kemudian, nilai dan pengajaran. Nilai yang pertama ialah nilai waspada. Pian perlulah berwaspada semasa bergaul dengan orang yang tidak dikenali. Contohnya seperti dalam halaman 14. Nilai yang kedua adalah nilai kebijaksanaan. Sebagai contoh, Pian dapat menghasilkan idea untuk keluar dari rumah menggunakan tangga kecil melalui tingkap. Bukti ini dapat dilihat pada halaman 9. Seterusnya, pengajaran. Kita perlulah mendengar nasihat yang diberikan oleh orang yang lebih dewasa kerana setiap nasihat mereka mengandungi hikmah yang tersendiri. Pengajaran yang kedua ialah kita seharusnya berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali kerana kita tidak tahu niat sebenar mereka. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.